Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ahadithan nabiyyil mustafa fil ihtida'i mithlan nujum. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasuluhu alladzi a'tahu asraral ulum. Wassalatu wassalamu على أفضل خلقه محمد المبعوث بالمعجزات وعلى آله مصابيح الدلالات وأصحابه أنجم الهدايات. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. أكرمنا بجودة الحفظ والفهم وارزقنا الحكمة وثبات الذهن والعقل والحلم والعلم والنجاح في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama pada malam ini meneruskan lagi pengajian kitab kita Al-Jauharul Mauhub yang dikarang oleh Syekh Ali Abdul Rahman Al-Kalantani, Syekh Fa'ali Kutan, yang telah mensyarahkan kitab Lubabul Hadis karangan Al-Hafiz Jalaluddin As-Sayuti rahimahullah ta'ala yang meninggal dunia pada tahun 911 Hijriah. Kita masih lagi di bawah tajuk iaitu dosa-dosa besar minum arak, dan terdapat banyak hadis-hadis Nabi SAW yang melarangkan minum arak. Pada malam ni kita sambung lagi pembacaan kitab kita. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain. Amin. Dan tersebut di dalam kitab Az-Zawajir, dan tersebut di dalam Zawajir, mana kitab yang dikarang oleh Imam Ibn Hajar Haytami. Nama penuh beliau ialah Abu Abbas Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Makki Al-Haytami. Lahir pada tahun 909 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 974 Hijriah. Nama kitab beliau ialah Az-Zawajiru an Iqtirafil Kabair. Az-Zawaij. Az-Zawajir jamak pada zajir, iaitu halangan-halangan, tegahan daripada Iqtirafil Kabair, melakukan dosa-dosa besar. Kitab ni ada 2 jilid. Karangan Syekh Ibn Hajar Haytami, seorang ulama yang alim di kalangan mazhab kita Al-Imam Syafi'i, berasal daripada Haytam, Mesir. Satu tempat di Haytam. Nama tempat beliau Haytam. Nama beliau, digelaran beliau ialah Abu Abbas Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Ali Ibnu Hajar. Datuk beliau digelarkan sebagai anak batu, Ibnu Hajar, kerana seorang yang warak. Diumpamakan seperti batu sebab tak pernah mengumpat orang, tak pernah mengata orang. Begitu. Orang yang senyap, sentiasa berdoa kepada Allah Ta'ala supaya dikurniakan zuriatnya seorang yang alim. Maka Allah lahirkan cucu beliau yang bernama Abu Abbas Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Ali Ibnu Hajar. Jadi diambil Ibnu Hajar tu sebagai fa'lun ataupun sebagai keberkatan. Mudah-mudahan ianya juga menjadi seorang yang warak dan bertakwa. Syekh Ibn Hajar Haytami rahimahullah ta'ala berasal dari Haytam. Ketika umur beliau masih kecil, meninggal dunia. Saya telah uraikan kisah Syekh Ibn Hajar ni, sehingga pakcik beliau telah membawa Syekh Ibn Hajar ni ke Tonto. Jauh Haytam dengan Tonto ni jauh. Saya rasa jaraknya di antara Johor Bahru ke Perlis begitu. Jauh. Maka dibawa menziarahi kubur Sayyidi Ahmad Badawi rahimahullah ta'ala. Menziarah kubur orang alim, wali Allah
Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan budak ni menjadi orang yang alim dan bertakwa dengan keberkatan wali Allah Sayyidi Ahmad Badawi rahimahullah taala. Allah mustajabkan doa, jadi orang alim. Dan kitab beliau paling masyhur dalam ilmu fiqh, Tuhfatul Muhtaj, Syekh Ibn Hajar Haytami rahimahullah taala. Dalam kitab yang berkaitan tentang dosa-dosa ni, Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair. Dan juga karangan beliau yang terkenal Irsyadul Ibad. Irsyadul Ibad. Banyak karangan Syekh Ibn Hajar Haytami rahimahullah ta'ala. Maka Syekh kita telah memetik di dalam kitab Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair di Syekh Ibn Hajar Haytami rahimahullah ta'ala, iaitu sabda Nabi SAW. Terdapat di dalam riwayat bahawa sesungguhnya Nabi SAW melarang orang Islam ni duduk-duduk sama di dalam majlis orang minum arak, orang minum arak, iaitu maksudnya jangan kamu duduk sama orang meminum arak dan jangan kamu ziarah akan dia jika ia sakit. Jadi Nabi SAW telah memberikan inzar ataupun peringatan. Jangan nak berbaik-baik dengan orang yang kaki minum arak ni, kerana ianya dilaknat oleh Allah. Oleh sebab itu, jangan kamu duduk bersama dengan mereka. Duduk pun tak boleh. Apalagi nak memberikan penghormatan kepada orang yang minum arak ni. Dan jangan kamu nak minum-minum sama, dan jangan kamu ziarah ia kalau dia ni sakit. Jangan kamu ziarah. Jangan kamu ziarah orang yang minum arak ni, kerana sesungguhnya orang yang minum arak ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW telah mengingat kepada kita, jangan kamu duduk sama-sama dengan orang yang minum arak, dan jangan kamu ziarah akan dia jika ia sakit, dan jangan kamu hadir akan jenazahnya, dan bahawasanya orang yang minum arak itu datang ia pada hari kiamat, hitam mukanya, terjulur lidahnya, atas dadanya mengalir air mulutnya, diluati, dibenci akan dia oleh tiap-tiap orang yang melihat akan dia. Maka orang yang minum arak ni besok di akhirat mengalir daripada air liurnya bau yang sangat busuk, sehingga orang tak suka tengok dia, dan orang meluat, mana orang benci melihat kepada orang yang peminum arak ni. Di antara hadis-hadis yang lain yang disabdakan oleh Nabi SAW juga, yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani, Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yashrabil khamra. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlis ala ma'idatin yushrabu 'alaiha al-khamru." Rawahu At-Tabrani fil Mu'jamil Awsat. Nabi SAW bersabda, barang siapa beriman dengan Allah dan hari kiamat, jangan sekali-kali dia minum arak. Jangan dia minum arak. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, janganlah dia duduk di atas hidangan, di atas maidah, satu hidangan, satu meja, yushrabu 'alaiha al-khamra, yang mana meja tersebut dihidangkan arak dan orang minum arak sama-sama situ. Kita jangan nak duduk di situ, kerana diturunkan laknat oleh Allah Ta'ala. Jangan kita nak tersengih-sengih pula, sembang-sembang, seronok. Jeffrey jangan nak kawan-kawan dengan geng-geng hisap dada. Hisap ada mau orang minum arak ni pun jangan, kerana majlis itu telah dilaknat oleh Allah. Majlis itu, tempat itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi Nabi SAW ingatkan kepada kita. Dan berdasarkan hadis itu, mana-mana yang diharamkan oleh Allah, jangan kita duduk sama-sama. Oleh sebab itu, diharamkan juga kepada orang Islam hadir ke premis-premis yang diharamkan oleh Allah. Seperti premis judi. Jadi Pak Haji ni saja nak tengok-tengok nombor ekor. Dia kata saya bukan beli. Hadir ke premis kan. Premis perjudian. Tengok berapa kena nombor naik apa minggu ni. Tak boleh, hukumnya haram. Dia kata saya tak beli. Saya seronok tengok-tengok aja. Pun haram. Oleh sebab itu ada undang-undang hadir ke premis judi, hadir ke premis tempat-tempat minum arak ni juga adalah satu larangan. Kerana berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarangkan kita duduk di dalam majlis-majlis yang mana diturunkan laknat oleh Allah Subhanahu wa taala padanya, gitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah taala. Pada hari kiamat besok terdapat dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita keadaan orang yang dikumpulkan di padang mahsyar. Makhluk Allah yang pertama yang akan bangun ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam riwayat, awwalu man tanshaqqu anhu al-ardu nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama akan keluar daripada bumi ini, bangun besok, ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa yakhruju fi 70,000 minal malaikati. Maka keluar padanya 70,000 para malaikat yuqirrunahu sallallahu alaihi wasallam, yang memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di akhirat besok Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama dibangkitkan, kemudian dikelilingi oleh 70,000 malaikat yang memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maratibun nas, kedudukan manusia di padang mahsyar besok mutafawitatun, ianya berbeza-beza. Yang pertama, ar-rakibu. Ada orang yang keadaan hamba Allah di akhirat besok dalam keadaan menunggang. Ar-rakib. Siapa yang ar-rakib ini? Iaitu al-muttaqi, orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa. Sebagaimana juga disebut oleh Syekh Ibn Hajar dalam kitab Az-Zawajir, kelebihan orang berkorban ni juga besok dia akan menunggang di akhirat. Menunggang di mana? Bersama dengan ahli keluarganya ketika lalu di atas tiang siratal mustaqim, menaiki binatang korbannya. Kalau kongsi 7, kongsi 7 korban dia, begitu. Kalau seekor-seekor, maka dia akan menaiki binatang korban tersebut. Allah permudahkan dia lalu di atas tiang siratal mustaqim. Dan yang kedua, al-mashi ala rijlaihi, orang yang berjalan menggunakan dua kakinya. Ini siapa dia? Qalilul amal, amalan sedikit, tak sampai tera orang bertakwa. Bertakwa tadi dia berjalan dalam keadaan di padang mahsyar dalam keadaan dia menunggang. Disebut dalam surah Furqan juga bahawa orang yang bertakwa ni, yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda. Sesungguhnya kami telah kumpulkan orang yang bertakwa ini dalam keadaan menunggang. Allah sebut dalam Quran. Golongan yang ketiga, al-mashi ala wajhihi, orang yang berjalan menggunakan muka dia. Kalau kaki pun boleh berjalan sekarang ni, tidak mustahil besok di akhirat Allah tukarkan muka ni di bawah gitu. Berjalan menggunakan muka. Siapa mereka itu? Akilul riba, pemakan riba, yang main-main, pemakan riba. Dan juga termasuk al-kafiru, orang kafir. Dan seterusnya lagi, man huwa ala suratil qiradah, orang yang mana mukanya muka kera. Qirdatani qiradah, iaitu muka
mereka ini ialah muka muka buruk. Siapa dia? An-nammamu, orang yang suka laga-laga orang sehingga jadi bergaduh. Cerita orang ni begini, lama pas orang ni bergaduh. Besok di akhirat muka mereka al-qiradah. Jamak daripada qirdatun, qirdatani, qiradah. Iaitu Dan ada riwayat juga muka ni besok bertukar menjadi muka buruk ni ialah az-zunatu, penzina, orang yang berzina yang tidak bertaubat. Dan seterusnya man huwa ala suratil khanazir, mukanya mereka ni ialah muka babi. Besok di akhirat jalan di pada mahsyar ada muka-muka buruk, ada muka-muka babi. Siapa muka babi ni? Alladzina ya'kuluna suhta wal maksa, orang yang memakan harta haram dan juga cukai yang tidak disyariatkan. Mana mengutip cukai yang tidak disyariatkan hukumnya haram. Mengutip cukai, saya telah huraikan di Masjid Al-Azim sebelum ni, mengutip cukai yang dibenarkan oleh syarak kerana duit kerajaan tidak mencukupi untuk membangunkan. Terpaksa juga ada cukai ini untuk membangunkan dan masalah kepada orang Islam, ketika itu diharuskan kadar yang diharuskan. Wa minhum al-a'ma, dan ada orang di padang mahsyar besok buta walaupun dalam dunia ni dia celik. Siapa golongan ni? Al-jairu fil hukmi, zalim dalam hukum, zalim dalam menjatuhkan hukuman. Ni hakim-hakim diingatkan jangan jadi hakim yang zalim. Orang tak bersalah, maka kita telah menzalimi hukum. Orang yang jadi peguam jangan mempertahankan orang yang bersalah. Al-jairu fil hukmi, al-jairu fil hukmi. Dan seterusnya al-asammul akkamu, orang ni udahlah pekak, bisu. Di akhirat besok bukan setakat bisu, dah tu pekak, dia jadi tuli. Siapa dia? Alladzina yu'jibu bi'amalihi, orang yang ta'ajub, ada sifat ujub pada amalannya. Kita rasa kita hebat, perasan diri orang kata. Itulah hebat, rasa hebat. Dari sudut amalan kita, kita lah tuan syekh, kita lah wali, apa kita rasa begitu. Jauhkan daripada niat-niat sedemikian rupa. Dan seterusnya man yughmidu lisanahu wa yasilul qayhu min fihi, orang yang mana dia memamah-mamahkan lidahnya, digigit lidah sampai hancur dan keluar nanah daripada mulutnya. Siapa dia? Ini tukang-tukang tazkirah ni kena ingat. Al-wa'azu alladhina tukhalifu af'aluhum aqwalahum, tukang beri tazkirah, bagi mau'izah ni, cakap dia tak sama dengan yang dilakukan. Besok di akhirat lidah dia ni digigit-gigit sampai hancur, keluar nanah. Lagi keadaan orang di padang mahsyar, al-maqtu'ul aidi, tangan terpotong, wa arjuli, dan kaki-kaki. Macam mana tu? Kaki kudung, tangan pun tak ada, dua-dua kaki pun tak ada. Siapa dia? Alladzina yu'zunal jiran, mereka yang menyakiti jiran. Kita dalam Islam menghormati jiran. Islam kalau pegang betul, ya aman. Pegang Islam, perkenalkan Islam yang terbaik. Kita ada hak jiran sesama Islam, hak jiran sesama Islam tetapi dia ahli keluarga, hak jiran yang bukan Islam. Walaupun jiran sebelah kita bukan Islam, kita kena hormati dia. Itu hak dia. Jaraman jiran dengan orang bukan Islam, jangan nak pasang ayat Quran panjang-panjang, kuat-kuat begitu, kuat-kuat, pasang pula speaker dekat-dekat rumah dia, biar lari setan dia ni, dia kata. Biar dia lari setan, tak boleh. Tak boleh, kita tidak boleh menginaya. Biar dia masuk Islam, bukan itu cara dia nak masuk Islam. Akhlak yang terbaik, budi pekerti yang terbaik kita tunjukkan. Kita tunjukkan. Dia ada hak dia sebagai jiran. Dan orang bukan Islam kena hormati kita sebagai orang Islam. Dia pun jangan buat benda-benda yang menyakiti. Maka harmoni apabila Islam mentadbir, keadaan masyarakat jadi aman.
saling menghormati gitu. Dan seterusnya lagi, man yuslabu ala juzu'in min narin, yang disalibkan di atas pelepah-pelepah pokok di dalam api neraka. Siapa dia? As-su'atu bin nas ila sultan. As-su'atu ay as-sa'i, itu orang yang berjalan, yang berusaha dengan manusia untuk mengampu-ngampu pemerintah gitu. Sultan sehingga menzalimi orang, sehingga menzalimi orang ni besok di dalam neraka dia. Dan seterusnya, man huwa asyaddu natnan minal jifi, terlebih busuk daripada bangkai. Siapa dia? Alladzina yuqbiluna 'alal lazzati wasyahawat, mereka yang bersonok-sonok mengikut hawa nafsu dan kelazatan ni. Wa yamnauna haqqallah min amwalihim, harta dia satu sen pun tak boleh dan satu sen pun tak pernah belanjakan untuk fi sabilillah, untuk jalan Allah. Sonok-sonok habis. Sonok-sonok cari dunia ni sampai habis duit. Tapi nak cerita bab agama ni, Allahu Akbar. Kalau surau nak minta derma, ni nak buat apa ni? Ada resip. Ada resip pula dia tanya. Ni Pak Haji ni bukan boleh percaya, dia kata. Kaki gelentong belakang ni, dia kata. Dan kalau bab agama, dia tanya sampai tanya resipnya. Nak minta derma buat jamuan pun, dia tanya resip. Tapi kalau bab sonok-sonok dunia ni, tanpa ada tanya apa pun. Jangan main-main. Besok udahlah tidak beriman kepada Allah, tidak mau mempertahankan ajaran Allah, antanu minal jif, iaitu lebih busuk daripada bangkai. Dan seterusnya, man yalbasu jubbatan sabighatan min qatiran, mereka yang memakai jubah yang salutkan ataupun dilumurkan dengan tata yang panas. Pakaian daripada yang panas, tar tu. Siapa dia? Ahlul kibir, mereka yang takabur, wal ujub, dan juga orang yang ta'ajub, wal khuyala, berbangga-bangga. Dan Nabi SAW telah bersabda, anna syaribal khamri yuhsyaru, sesungguhnya orang yang minum arak ni dikumpulkan besok, wal kuzu mu'allaqun fi unuqih, adapun mangkuk dia ni tergantung dekat tengkuk dia. Bukan setakat itu, wal qadahu biyadih, bekas-bekas arak ni ada di tangannya. Wa huwa antanu min kulli jifatin, ia terlebih busuk daripada bangkai alal ardi, yang ada di muka bumi ini. Yal'anuhu kullu man yamurru bihi minal khalqi, semua yang lalu depan dia ni melaknatkan dia. Melaknatkan dia. Allahu Akbar. Bila kita baca hadis Nabi SAW berkaitan tentang keadaan orang yang berada di padang mahsyar, mengingatkan kepada kita. Orang yang beriman, dia akan ingat, jangan sekali-kali kita mencabar hukum Allah. Jangan sekali-kali kita langgar hukum Allah. Kerana besok kalau diseksa di akhirat, tak ada orang yang boleh tolong kita. Tak ada orang yang boleh tolong kita. Nak minta syafaat Nabi SAW, macam mana nak dapat syafaat dalam dunia pun tidak tak ada mengikut sunnah Nabi, lawan hukum, lawan macam-macam, tidak mempertahankan ajaran Allah. Allahu Akbar. Nabi SAW beritahu, aku mempertahankan, menyampaikan Islam ni begitu susah payah. Bila sampai ke umat aku, orang hina Islam, diam aja. Jangan main-main. Perkara ini susah nak masuk syurga kalau orang ni tidak beriman kepada Allah. Dan Nabi SAW mengingatkan kepada kita lagi dalam sepotong hadisnya yang diriwayatkan daripada Imam Ahmad, Abu Ya'la dan Ibn Hibban dalam sahihnya, dan Imam Hakim dalam Mustadrak, iaitu menyatakan hadis ini sahih. Sabda Nabi SAW, salasatun la yadkhulunal jannata, 3 golongan ni tak masuk syurga. Mudminu khamrin, mereka yang mengekali minum arak, kuat minum arak ni. Yang kedua, qati'ur rahimin, itu qati'ur rahimi, memutuskan silaturahim.
tak masuk syurga. Kuat semayang, kuat apa, tapi putus hubungan suami, hubungan ahli keluarga ni, tak masuk syurga. Wa musaddiqun bisihri, membenarkan sihir. Tiga golongan ni tak masuk syurga. Tiga golongan ni diingatkan oleh Nabi SAW tidak akan masuk syurga kalau ianya suka jumpa tok-tok bomo, tukang-tukang sihir ni, wal'iyazubillah. Jangan kita jumpa tukang-tukang tenung. Boleh pula kita tanya, ni siapa yang hantar ni ustaz? Orang Melayu lalu sebut tu, ni siapa yang buat ni? Saya tak mahu nak cakap sangat lah, dia kata ustaz tu, tapi dah awak tanya, saya sebutlah. Ni ustaz-ustaz ni jangan percaya, sebab dia telah meramalkan sesuatu. Yang dia cerita pula, yang tukang sihir dia ni, yang buat ni, ialah orang tak jauh daripada kamu. Tak jauh, dia kata. Dapat, sama-sama makan, sama-sama minum. Mulalah kita nak teka siapa-siapa pula dah. Osak syaitan, itulah kerja dia. Yufarriquna bainal mar'i wa zawjih wa ma hum bidarrina bihi illa biiznillah. Yufarriquna bainal mar'i wa zawjih. Kerjanya nak memisahkan suami isteri, memisahkan hubungan silaturahim. Itu kerja syaitan. Jangan percaya ni. Jangan percaya. Ini diingatkan oleh Nabi SAW. Dan seterusnya lagi. Dan kata setengah ulama, sebab ditegah ziarah akan orang yang minum arak dan memberi salam atasnya, kerana orang yang minum arak itu fasik. Sebab apa jangan ziarah? Kerana orang yang minum arak itu ialah fasik. Lianna syaribal khamri fasiqun qad la'anahu Allahu wa rasuluhu. Kerana orang ni orang fasik. Lagi mal'un, dilaknat. Lagi dilaknat. Siapa laknat? Sungguhnya telah melaknat akan dia, akan Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana Allah telah melaknat, Allah sendiri laknat kepada peminum arak. Allah laknat kepada peminum arak. Oleh sebab itu jangan nak cuba-cuba minum arak. Siapa minum arak, maka Allah tak izinkan minum di akhirat besok. Man syaribal khamra fid dunya wa lam yatub summa lam yatub. Dia minum arak, dia rasa tak ada rasa dosa. Pak cik dulu kuat minum no, dia kata. Dah tua-tua ni tak adalah, sebab pun orang pun dah lantik, pak cik dah jadi noja, dia kata. Dia jadi noja. Jadi tak minum dulu, jangan kira tak ada rasa apa pun, seronok cerita ke orang dia kaki minum dulu. Tak rasa bertaubat, maka haramaha fil akhirati. Allah haramkan dia untuk minum akhirat besok. Tapi kalau dia bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha, insya-Allah. Berdasarkan beberapa hadis Nabi SAW yang telah kita bacakan, man syaribal khamra fid dunya summa lam yatub lam yashrabha fil akhirah wa in dakhala al jannah. Barang siapa yang minum arak dalam dunia dan tidak bertaubat di atas sebab dia minum arak dalam dunia ni, walaupun dia masuk syurga besok, Allah tak berikan arak dalam syurga. Walaupun dia dapat masuk syurga, tapi dia tidak akan dapat minum arak yang istimewa yang Allah berikan dalam syurga, kerana dia tidak bertaubat. Hendaklah dia bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Seterusnya lagi. Dan seterusnya, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, dan telah melaknat akan dia Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Mana Allah dan Rasul laknat, memang masuk neraka lah, kecuali bertaubat. Maka jika membeli akan dia, mana seorang tu membeli arak, atau memerah akan dia, ataupun dia buat arak ni, adalah ia kena laknat 2 kali. 2 kali. Dan jika ia memberi minum akan dia,
bagi orang lain dilaknat akan dia 3 kali pula. Memerah, menjual, kemudian yang ketiga dia bagi pula orang lain, serve pula, kena laknat. Kena laknat. Jadi orang yang menjual, orang yang membeli, saya dah huraikan pada pengajian yang lepas, anak-anak kita kan yang bekerja, kalau 7-Eleven ni kita kena beritahu, kalau kawasan ni komuniti orang Islam, kita beritahu dia ada jual arak, macam kita tengok molek ada dalam peti ais dia tu ada arak yang kiranya ialah anak kita, anak orang Islam, kita kena hantar surat beritahu kepada pemilik tersebut yang membabitkan haram, jangan babitkan anak orang Islam, begitu. Konten yang lain orang bukan Islam tolong kira, sebab kita tak mahu dia bersyubhat, supaya rezekinya diberkati oleh Allah, kita bagikan. Ini kalau dia tak mau terima, kita sudah lepas dosa kita nak beritahu. Saya masa di Gombak dulu, kita hantar surat minta supaya konten ni ada khas, ini konten orang Islam, barang-barang yang halal. Adapun yang membabitkan arak-arak ni, jangan babitkan orang Islam. Orang yang ada kuasa, maka kena buat benda ni supaya kita ini terlepas di akhirat besok, kita dah usaha. Tapi kalau dia orang tak ikut, kita ada usaha, gitu. Ada usaha. Kesian anak-anak kita yang bekerja, yang tolong jualkan, jadi apa? Apa dia surat kita ni? Termasuk dilaknat oleh Allah. Dia tolong serve pun, dia tolong kira pun, Allahu Akbar. Islam melaknat benda tersebut. Allah laknat. Dan seterusnya lagi. Maka sebab itulah ditegah daripada menziarah akan dia. Nampak ni? Sebab orang yang buat pun kena laknat, yang minum pun kena laknat, yang tolong hidang pun kena laknat. Oleh sebab itulah ianya ditegah, fazalika nuhiya an iyadatihi wassalam alaihi illa an yatuba. Oleh sebab itu dilarang kita ni menziarahkan dia dan daripada memberi salam atas dia, melainkan bahawa taubat ia. Nampak ni? Kalau dia dah bertaubat, alhamdulillah. Jeffrey kata, dulu teruklah, dia kata, semua orang minum apa pun, sekarang dia dah jadi baik kan. Jadi baik, alhamdulillah. Saya dulu ada seorang dulu masuk pondok kan. Dia kata, abang Syukri, apa yang tak ada, semua abang sapu. Semua abang sapu kan. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah. Daripada tak tahu mengaji, boleh mengaji. Dia pula istiqamah, pakai serban, pakai jubah kan. Kita yang tak istiqamah, dia istiqamah. Merasakan itu keseronokan. Berhijrah, betul-betul berhijrah. Kesan dia ni, kerana dah hisap dada, minum arak, badan dia selalu lenguh-lenguh. Terutama waktu subuh, bangun pagi-pagi, dia kata, abang Syukri tak tahan. Dia kata, ni lenguh sana, lenguh sini. Lenguh sana, lenguh sini. Tapi bangun. Semayang juga. Zikir. Allahu Akbar. Allah berkati. Allah berkati. Akhir ayat, dalam keadaan baik dan bertaubat, Allah muliakan. Ada seorang tu meninggal dunia. Meninggal dunia. Alhamdulillah meninggal dunia selepas semayang. Tak silap saya selepas semayang duha ketika itu. Meninggal dunia. Alhamdulillah. Orang semayang duha, dia pun rasa, dia nikmat fi di semua ni kan. Semua lenguh kan. Agak lenguh-lenguh, dia baring-baring, rupanya memang tak lama. Orang mau mati, saya mati. Anak nak matilah. Anak nak mati, betul mati. Betul-betul mati. Alhamdulillah mati dalam keadaan dia bertaubat kepada Allah, meninggal dunia dalam pondok. Dan disemayangkan oleh pelajar-pelajar pondok. Allah tunjukkan matinya dalam keadaan tempat yang diradai oleh Allah. Walaupun sebelum ni berpoya-poya, tapi dia berhijrah, hijrah sungguh, mengaji kitab. Tak tahu pun dia mengaji kitab-kitab Jawi lama, mengaji. Mula dia mengaji kitab Hidayatus Salikin.
Bidayatus Salikin. Abang tak faham lah Syukri. Satu pun tak faham lah. Dia kata dia cakap kat saya, sebab orang baru nak belajar. Tapi dia nak suruh saya baca, terangkan satu persatu. Alhamdulillah. Walaupun mengaji tak faham, lama-lama nanti Allah fahamkan. Kita mau orang begini, dia bila bertaubat kepada Allah Ta'ala, Allah muliakan dia, mati dalam keadaan baik, disemahyangkan oleh orang yang menuntut ilmu, tuan guru jadi tu imam Allah. Kita tak tahu, kita tahu kita meninggal macam mana. Tapi orang ni alhamdulillah dia bertaubat kepada Allah Taala. Dan seterusnya lagi dalam kitab kita ni. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain. Wa qala alaihi salatu wassalamu la yajtami'ul khamru wal imanu fi qalbi imri'in abada. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam At-Tabrani. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada berhimpun arak dan iman. Arak dan iman ni tidak akan berhimpun dalam satu masa. Kalau minum arak, maknanya iman telah dicabut. Iman telah dicabut pada hati seorang sekali-kali, mana abadan. Tak boleh kata saya minum arak tapi ada iman. Ada iman. Dia takkan beriman orang yang minum arak ni. Kalau dia minum arak, ketika itu telah dicabutkan oleh Allah imannya. Allah cabutkan imannya. Orang yang beriman tidak akan melakukan perkara yang dilaknat oleh Allah. Dilaknat oleh Allah. Dan seterusnya lagi. Dan pada hadis riwayat al-Imam At-Tabrani daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadisnya berbunyi begini. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man syariba khamran kharaja nurul iman min jawfihi fa in taba ada ilaihi. Maksudnya barang siapa minum arak, yakni serta mengetahui akan haramnya. Mana dia minum arak, dia tahu benda tu haram. Dan dengan ikhtiarnya, dengan pilihannya sendiri, bukan orang paksa. Kalau kau tak minum arak, aku bunuh kau. Tak percaya, ni nak tikam, minum juga. Itu betul lah. Itu nama paksa. Illa man ukriha, melainkan orang yang dipaksa. Supaya juga dalam talak, kalau dipaksa tidak jatuh talak, tapi paksa macam mana? Paksa yang mana tidak ada jalan lagi untuk menyelamatkan diri. Isteri ni marah sangat. Dia tengok buka handphone, dia sayang tengok sayang ke naik angin perempuan ni kan. Ni siapa ni bang? Sayang ni. Tak ada siapa kawan apa ni, dia kata. Cuba cakap. Tak mau cakap, dia pun ambil pisau. Tak mau cakap, dia cucuk terus. Dia tikam, katakan dia tikam dekat lutut. Dia cucuk kat lutut, memancut darah. Ceraikan saya. Ceraikan saya. Kawan dah bila tak percaya, dia dah memancut-mancut darah, dia pun tak boleh mengelakkan diri dia pun ceraikan. Dengan syarat dia tidak ada niat cerai. Maka ketika itu kira paksa. Kira paksa. Boleh kita hukum tak jatuh talak. Memang ada bukti ianya dipaksa. Itu makna paksa. Contohnya paksa. Kalau abang tak cerai juga, saya bunuh anak ni. Dia cekik, menangis budak. Tak percaya. Ceraikan juga. Kan mati pula budak tu. Dia ceraikan. Itu juga paksa. Berambus sama awak. Kalau tak nak ceraikan, dia pun tutup pintu. Dia geraikan, dia kunci dengan mangga. Kalau dia ambil anak ni, dia ambil wayar, dia jerut tengkuk anak ni. Tak cerai saya, mati budak ni, biarlah mati. Saya tak nak keturunan awak. Dia kata. Tengok dia macam dia rasuh hantu lah. Nak selamatkan budak ni, tak boleh. Sebab apa? Dah dimangga. Kemudian itu dia ceraikan. Ini juga termasuk ikrah. Itu mana ikrah? Ikrah. Ataupun perempuan ni sedang naik kereta,
Dia pun tahu suami ni ada affair dengan orang lain, dia pun marah. Dia kata, biar saya mati bang, biar saya mati. Dia buka pintu, nak terjun dengan. Tak percaya, dia kata. Sampai dah terbuka dah, kaki dia dah pun tersait kan. Ketika itu, sabar, dia kata. Dalam keadaan begitu, boleh menyebabkan sama ada usul ke atas, bapa, ibu ke atas, dia ugut, ataupun pada diri dan anak sehingga ke bawah, boleh dihukumkan dipaksa. Tapi paksa yang bertangguh, ianya tidak dikirakan paksa. Abang kau tak cerai saya, besok saya minum racun, mati. Besok boleh sorok dia. Besok maknanya boleh kita elakkan dia. Itu juga tidak termasuk paksa dalam hukum PK. Hukum PK. Bukan, saya kena paksa lah. Paksa dari sudut mana? Jadi dalam Islam, dia ada garis panduan dinamakan talak mukrah. Talak mukrah. Sama balik kita. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Dengan ikhtiarnya sendiri, nasaya keluar nur imannya daripada rongganya. Habis, cabut. Keluar iman ni. Kecuali dia bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Oleh sebab itu disebut kharaja nurul iman min jawfihi, daripada rongganya, daripada dalam diri dia ni dah keluar iman, kecuali fa in taba, kalau dia bertaubat ia diterima insya-Allah dengan taubat nasuha. Dan riwayat Fudail bin Iyad, seorang wali Allah, Fudail bin Iyad asalnya seorang yang disebut bahawa Fudail ni dia perompak sebenarnya. Saya dah cerita kisah wali Fudail bin Iyad, dia perompak asalnya. Tapi ketika mana Fudail bin Iyad nak menahan satu kumpulan pedagang, tiba-tiba dia tahan, orang pun nampak, oi Fudail, silap jalan kita ni. Tak silap jalan. Masyhur nama Fudail ni, gangster besar. Masyhur, ramai dia punya anak buah dia. Kalah cerita Piramli lagi begitu. Yang Fudail ni. Jadi ketika tu tak ada bawa senjata. Jadi 3 orang telah menawarkan diri nak berhadapan dengan Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Orang tanya, bang, nak lawan macam mana Fudail? Fudail ada senjata, abang kan ada senjata? Dia kata, aku ada senjata. Mana senjata? Dia kata ada senjata. Maka bila berhadapan dengan Fudail, dia berhadapan dengan Fudail dan juga anak-anak buah Fudail ni dengan senjata, nak merampas semua harta ni, dagangan orang. Tapi hamba Allah ni terus berhadapan dengan Fudail, membaca firman Allah Ta'ala, tubu ila wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, segeralah kamu mencari keampunan Allah. Barangkali dia ni wali Allah. Membaca ayat Quran menjadi senjata, seolah-olah seperti panah yang turun daripada langit telah memanah Fudail bin Iyad. Dengan kalimah firman Allah Ta'ala tadi, tersungkur Fudail. Dia kata, aku terkena panah. Jadi anak-anak buah dia kata, mana panah? Tak ada panah ni. Dia kata, ayah, aku terkena panah. Anak buah dia tanya, mana panah? Kalau cerita Piramli, chief, mana panah? Begitu. Mana panah? Begitu. Dia kata, panah daripada panah Allah. Maka yang kedua datang, membaca firman Allah, tubu ilallahi taubatan nasuha, tersungkur lagi. Dan yang ketiga, wa anibu ila rabbikum, sudahlah, kembalilah kamu kepada Tuhan kamu. Allahu Akbar. 3 anak panah daripada panah Allah ini. Maka Fudail berubah terus, berubah dan bertaubat kepada Allah, bertaubat dengan taubat nasuha. Allah angkatkan nama Fudail bin Iyad sehingga menjadi masyhur kewaliannya. Fudail bin Iyad, mana orang yang tak baik sebelum ini, kalau dia betul bertaubat kepada Allah
betul taubat dengan taubat nasuha, Allah akan bersihkan nama dia. Contohnya Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu. Diriwayatkan daripada Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, kisah Fudail ini, bahawa ia Fudail bin Iyad hadir akan setengah daripada anak muridnya tak kala hendak mati. Padahal orang beritahu, Tok Syekh, anak murid Tok Syekh nak meninggal dunia. Dia pun bergegas pergi nak talkinkan anak murid dia ni. Nak talkinkan. Akan mengajar ia Fudail bin Iyad akan anak murid dia ni. Dia ajar anak murid dia. Akan 2 kalimah syahadah dan lidahnya tiada berkata-kata dengan dia. Tapi anak murid kanan ni, la yantiqu biha fakarraraha alaihi. Banyak kali diajarkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi anak murid tak boleh ucapkan. Maka diulang-ulang akan dia atasnya. Mana diulang-ulang kalimat la ilaha illallah pun tak boleh juga. Maka berkata ia, tiada aku kata akan dia. Anak murid ni pula kata, la aqulu laha ana wa ana bari'um minha. Dia kata, saya tak boleh ucap. Saya lepas diri daripada itu. Saya lepas diri. Balik. Mana bila nak meninggal, orang talqin kan, dia kata, la aqulu la, aku tak boleh ucap. Mati terus. Mati anak murid dia. Tak boleh ucap. Mati. Aku lepas daripada ini, kemudian mati anak murid ni. Maka keluar Fudail daripadanya. Sedihlah. Tok Guru sedih bila tengok anak murid tak boleh mengucap. Dan menangis ia. Mana Fudail bin Iyad menangis. Macam mana nasib anak murid aku ni. Boleh mati dalam keadaan tak boleh mengucap. Kemudian dia pulang. Pada waktu malam dia bermimpi. Dalam tidur, melihat keadaan anak murid dia. Adakah dia ni dimasuk ke dalam syurga ataupun tidak, dapat nikmat ataupun tidak. Roh dengan roh dia boleh bertemu. Roh dengan roh. Jundun mujannada, iaitu roh ini umpama bala tentera. Kalau sama-sama kita punya kumpulan, kita kenal lah. Kalau orang tentera, dia akan kenal siapa dia. Mana musuh, mana tentera. Begitu juga roh ini dia kenal. Orang yang beriman dengan orang beriman, dia boleh berinteraksi di alam roh. Roh ni kadang-kadang dia tak boleh, dia jadi belaga angin. Suami kuat mengaji, wajib mengaji dan kuat berzikir. Isteri di rumah tengok TV je kerja dia. Cerita Korea, cerita Cina, cerita Jepun, semua dia tengok. Jadi dia akan, roh dia dah jauh. Suami ni kaki zikir, mengaji. Bila balik, itu yang tak jadi aman tu. Jeffrey tak balik ke? Tak apa Ustaz, nak makan roti canai depan family store. Sampai pukul 2 pagi dia makan roti canai. Sebab apa? Balik rumah dia tak boleh. Panas. Ini bahaya. Sebab apa? Sebab isterinya tidak dididik dengan zikrullah, menyebabkan hati ini tidak boleh bertemu. Dia kena begitu. Jadi suami yang kuat berzikir, isteri juga kena diajarkan berzikir, baru dia kenal, oh ni roh ni sudah kenal. Kalau tidak, dia tak boleh kenal. Ini makfid dengan ini kaki semayang. Macam mana kan? Kita jumpa orang gitu, kalau dia datang makan pun hidung dia gitu. Ini sedap bang, sedap. Boleh saya makan? Dia kata, Jeffrey mesti macam mana? Sikit-sikit. Kita nak makan pun tak selera dah. Kau makanlah bang, kau makanlah. Roh kita sudah tidak boleh menerima. Begitulah roh kita ini. Dengan orang rumah kita, kalau kita tak didik dengan zikrullah, dia jadi begitu. Dia jadi belaga angin. Dia belaga angin. Begitu roh ini dengan roh, walaupun sudah meninggal dunia, roh ini boleh berinteraksi. Maka Syekh ketika mana tidur, bermimpi dengan anak murid dia ni. Sama cerita dia.
Maka kemudian melihat ia akan dia di dalam tidurnya. Roh bertemu roh. Dinamakan rohul tamyiz. Roh kita ni ada dua. Satu dinamakan rohul haya. Satu lagi rohul tamyiz. Rohul tamyiz dia keluar waktu kita tidur. Tapi rohul haya dia masih ada lagi dalam badan. Hidup. Tapi kita tak sedar. Roh tamyiz ni. Roh yang membezakan. Dia antara orang sedar dengan tak sedar. Nama dia roh tamyiz. Tapi kalau dia bertemu, dia boleh dia jaga. Dan besok bila nak meninggal pun, roh tamyiz dan roh haya ini akan dicabut sekali. Maka roh tamyiz ini dia akan berjalan. Dia boleh masuk untuk bertemu walaupun di alam kubur. Roh berjumpa harimau contohnya. Roh kita. Kita tengah tidur, roh kita berjumpa harimau. Harimau ni kejar roh ni. Kejar. Sampai kita tengah tidur. Begitu. Buat peluh-peluh. Kemudian roh tamyiz ni pun balik. Bertemu balik roh haya. Terbangun kita. Allah, selamat, mudah selamat. Rupanya harimau ni kena virus rupanya. Harimau kena virus. Dia rupanya harimau kena virus. Kalau tidak, dah lama kena faham. Ini contoh. Roh tamyiz pulang semula. Jadi roh tamyiz ini, Syekh ni bertemu dengan anak murid dia. Dan iaitu dihelakan dia kepada neraka. Tengok-tengok anak murid ni dibawa, diheret ke neraka. Maka berkata ia baginya, berkata Syekh ni bagi anak murid dia, hai miskin, dengan sebab apa ditinggalkan daripada engkau akan makrifah? Maka berkata ia, anak murid dia jawab, hai guruku adalah bagiku penyakit. Maka berkata tabib bagiku, engkau minum tiap-tiap tahun satu teguk satu mangkuk daripada arak. Tanpa merujuk pada Tuan Syekh, sebab dia barangkali dia ada sakit. Pergi sakit, contoh ni di Melaka ni, pergi ke mana? Pergi kampung Jawa. Jumpa sen-sen. Dia pun tekan sini. Awak punya penyakit boleh sembuh. Tapi kena minum Samsung. Minum Samsung. Tak apa. Untuk berubat tak apa. Untuk berubat tak apa. Bagi Samsung. Ustaz Lihat pun nak pergi tu, kampung Jawa. Dia pun proses air, ini baik ini. Berapa? Dia kira-kira RM80. Kita pun tak tahu dia bancuh benda yang halal ke, benda yang haram. Situlah kepala cicak pun ada, situ pun semua ada. Haji pun nak pergi kampung Jawa. Dia tekan sini. Dia tak ada 30, 50, 60, 70 ke atas dia. Kita tak tahu bahan tersebut. Masalahnya tato hitam ya. Wah balik. Minum, wah keluar angin. Kentut, bagus. Kita pun tak tahu. Halal ke haram. Gigi rimau dia ada. Dengan macam-macam dia campur. Dengan kata, apa semua mana kita tahu. Ubat dia, tengok susun. Ini apa? Ini kata. Ini apa? Ini cicak. Betul. Cuba tengok dia punya bahan-bahannya. Kita pun tak tahu. Rupanya dia bagi, contohnya, ini minum Samsung. Baik. Hamba Allah ni pun dia minumlah. Tiap-tiap tahun, satu mangkuk. Dan jika tiada engkau perbuat demikian itu, nescaya tiada hilang penyakit. Dia jumpa tabib ni bukan tabib Islam. Sedangkan barangkali ada ubat yang lain. Tapi dia tak mau refer kepada yang lain, dia minumlah. Percaya sangat dengan tabib ni. Maka aku minum akan dia tiap-tiap tahun kerana ubat. Maka inilah hal orang yang minum akan dia kerana ubat. Maka betapa hal orang yang minum akan dia bagi yang lain. Yang tersebut dalam kitab Zawajir. Ini Syekh Ibn Hajar memang sebut dalam kitab Zawajir, dalam jilid yang kedua, muka surat 317, kisah yang berlaku kepada anak murid Fudail bin Iyad. Maknanya bukan tak boleh berubat. Dalam Islam ni berubat dengan arak ni ada beberapa tempat je. Kerana tercekik je. Dah tak ada ubat lain. Nak bawa hospital besar jauh. Kawan dia tercekik lah. Yang ada, jiran kita ada bukan Islam sebelah. Kita tanya, ada bulldog? Kata, ada. Ataupun ada ankle ke atau semua, atau guna stop. Dulu kita ada elan guna stop zaman-zaman kita kanak-kanak tu kan. Nalak dia kata. Jeffrey ingat tak?
Dato' dia boleh tarik balak. Maknanya orang minum guna stop ni, dia tarik balak, tumbang balak tu. Iklan dulu, iklan TV dulu. Jeffrey sempat zaman tu. Jeffrey sempat zaman tu. Jadi bila seolah-olah minum guna stop ni, badan berpeluh, bagi tenaga. Jadi contohnya dia minum bukan apa untuk bagi kuat sikit, untuk bagi tenaga. Jangan kecuali dah tak ada ubat, ketika tercekik minum ni, sebab dia akan, rongga ni akan renggang, dia boleh mengeluarkan. Ini dalam kitab fiqh membenarkan itu, lain daripada itu tak ada. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan jadikan ubat pada yang diharamkan, kerana terdapat dalam riwayat, ketika mana dihidangkan ataupun diberikan minum arak, kemudian Nabi SAW telah mengingatkan bahawa Allah tidak akan menjadikan benda yang haram itu ubat. Benda yang haram itu ubat. Allahu Akbar. Carilah benda yang halal dulu. Benda yang halal. Jangan terus-terus diberikan. Sebagaimana yang diriwayatkan, disebut oleh Syekh Ibn Hajar, tidak halal berubat dengan arak, kerana diriwayatkan pada Ummu Salamah radhiyallahu anha, katanya, ishtakat binti li, dia kata anak perempuan aku mengadu kat aku sakit, fanabastu laha fi kuzin, jadi aku ambillah arak, buah dalam satu bekas. Fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaghli, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dan tengok aku sedang meremeh ataupun masakkan arak ni. Faqala ma hadza ya Ummu Salamah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, ini apa benda ni wahai Ummu Salamah? Fa zakartu lahu anni udawi bi ibnati, dia kata ni arak ni aku nak bagi ubat pada anak perempuan aku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala lam yaj'al shifaa'a ummati fima harrama 'alaiha, sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan ubat bagi umatku sesuatu yang telah diharam oleh Allah. Benda yang Allah haram takkan jadi ubat. Takkan jadi ubat. Sama balik kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Nas'alullaha al-afwa wal-afiyata. Jadi kita memohon pada Allah Ta'ala supaya Allah memberikan afiat dan keampunan, memberikan keampunan dan afiat. Wa qala alaihi salatu wassalam, itu insya-Allah kita semua akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita dan digolongkan kita semua di kalangan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Rabbana altuh bina wajma'an syamlana bihabibillana fa'alaihi salam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Rabbana Rabbana anta rahimuna wa syafi'una hina yaumin nadam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Wa huwa yasqi lana 'inda hawdil muna fahani'an lana bijiwaril imam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Fin nida ja'ana bihi ya sa'dana fa ajaba lana ummati ya salam. La ilaha illallah,
لا إله إلا الله محمد رسول الله قد صفى وقتنا ورغد عيشنا به يا بختنا ووفانا المرام لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله من أراد بنا وبمجمعنا حسبنا ربنا عند كيد الأنام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا أحيينا بالتقى في الدنا من عذاب قنا لا نخاف في الزحام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا اغفر لنا ولآبائنا الحقان بيننا في مقر السلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا اغفر لنا ومشايخنا ولإخواننا المسلمين يا سلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله واحفظا ديننا من ديون احمينا واختما بالتقى عند حسن الختام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله والصلاة على من سما وعلى زار رب العلا حاز أعلى المقام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Mudah-mudahan Allah golongkan kita di kalangan hamba-hamba Allah yang menghidupkan bulan-bulan Zulhijjah ini dengan bertakbir, bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam. Allahumma ja'al ijtima'ana birrahmah wa iftiraqana bil maghfirah wa khatimatana bis sa'adah wa alhimna ar-rushda wal hikmah. Allahumma ja'al ijtima'ana birrahmah wa iftiraqana bil maghfirah wa khatimatana bis sa'adah wa alhimna ar-rushda wal hikmah. Allahumma habbibna fi salatil jamaah wa zakkirna bil mauti kulla sa'ah wa hsyurna ma'an nabiyyil mustafa sahibi syafa'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Aqimis salat.